Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Amira Syahda binti Abu Seman. Pada hari ini saya akan berkongsi tentang hubungan 5 aspirasi sistem dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Oleh yang kita tahu, dalam pembangunan berhasrat untuk mencapai 5 keberhasilan teras pendidikan, yaitu access, equity, quality, perpaduan dan kecekapan. Yang pertama ialah akses. Akses bermaksud setiap pelajar berhak mendapat akses yang sama dalam pendidikan. Hal ini akan membantu mereka mencapai kejayaan. Yang kedua ialah quality. Quality pula bermaksud pelajar berpeluang untuk mendapatkan pendidikan yang cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan yang sama dengan sistem pendidikan antarabangsa. Equity pula bermaksud sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan berkualiti kepada setiap pelajar tanpa mengira kedudukan geografi, jantina maupun latar belakang sosioekonomi. Tujuannya adalah untuk merapatkan pelajar dari luar bandar maupun luar bandar dalam pendidikan. Seterusnya adalah perpaduan. Perpaduan pula bermaksud sistem pendidikan yang memberi nilai bersama maupun pengalaman dengan menerima kepelbagaian. Sebagai contoh, melalui interaksi di sekolah, pelajar dapat mengukuhkan perpaduan antara satu sama lain. Yang terakhir ialah kecekapan. Kecekapan bermaksud setiap pendidikan yang biasa telah dibiayai dengan baik, namun peningkatannya dalam hasil pelajar selalu tidak sepadan dengan apa yang diharapkan. Secara keseluruhan, apa yang dapat dikaitkan ialah pendidikan merupakan proses kepada pembinaan insan yang baik. Tambahan pula, falsafah pendidikan juga menjadi panduan kepada semua pendidikan di Malaysia yang dikenali sebagai falsafah pendidikan kebangsaan. Dengan adanya falsafah pendidikan, maka sistem pendidikan negara dapat menganjakkan diri ke kedudukan yang paling hadapan. Seterusnya, refleksi diri. Pada pendapat saya, refleksi saya berkaitan dengan 6 aspirasi pelajar ialah pengetahuan. Saya merasakan saya belum lagi mempunyai pengetahuan yang banyak, tetapi perkara yang boleh saya lakukan untuk menambah pengetahuan ialah dengan membaca dengan lebih banyak lagi berkaitan dengan buku-buku ilmiah. Sudah pasti dengan pembacaan tersebut ia dapat menambah pengetahuan saya berkaitan dengan ilmu-ilmu yang ada di sekeliling. Seterusnya, kemahiran berfikir. Saya merasakan bahawa kemahiran berfikir saya di tahap yang sederhana. Hal ini dikatakan demikian kerana saya seorang yang perlu memahami perkara tersebut dengan mengambil masa yang agak lama. Akan tetapi pada masa yang sama, saya juga dapat membantu rakan lain dengan menyuarakan pendapat dalam menyiapkan tugasan yang diberikan dalam masa yang singkat. Di samping itu, kemahiran kepemimpinan. Saya merasakan saya mempunyai kemahiran kepemimpinan kerana saya dapat menyesuaikan diri saya dengan baik dengan rakan lain dalam penyiapan tugasan. Kemahiran kepemimpinan sangat penting dalam pelajaran kerana ia akan mengajar kita menjadi seseorang yang berdisiplin dan tidak memandang remeh terhadap pelajaran. Seterusnya, penggunaan dua bahasa.
Walau bagaimanapun, penggunaan dua bahasa saya juga agak kurang, tetapi saya mengambil kekurangan itu sebagai benda yang positif dengan melatih diri saya supaya mahir dengan bahasa lain untuk memudahkan proses pembelajaran. Dengan mahir dua bahasa, sudah tentu kita akan dapat pengetahuan atau pengalaman tentang bahasa lain. Seterusnya, etika dan kerohanian. Etika dan kerohanian sangat penting dalam diri seseorang belajar. Tambah-tambah lagi seorang pelajar yang mengambil jurusan pendidikan. Hal ini dikatakan demikian karena menjadi seorang guru, kita perlulah mempunyai etika dan kerohanian yang baik agar dapat dijadikan contoh. Oleh itu, dengan memastikan etika dan kerohanian saya terjaga, saya sentiasa menjaga kelakuan baik dalam kelas maupun di luar kelas. Akhir sekali, identiti kebangsaan. Identiti kebangsaan bermaksud saya perlulah menghormati budaya dan agama orang lain supaya hubungan saya dengan orang itu baik dan dapat menyesuaikan diri bersama-sama. Secara tidak langsung, perkara tersebut dapat membantu memajukan negara pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.